esok kami tidak akan bertugas. Sampailah hari Ahad. Kami akan bertugas semula pada hari Rabu minggu depan. Anda akan bersama dengan Topcast dan juga Khairul untuk 3 hari seterusnya. So kalau anda tanya mana Emisol dan juga Ondogo dan Jianta, kami berehat terlebih dahulu sebab suara kami dah garau. Ya, betul. Dan agak menarik untuk melihatkan Khairul menjadi caster esok sebab aku ingatkan dia dah tak tahu dah berbahasa Melayu kan. Di sini Tata sedekah nanti esok Jang semua ada. Nak bercakap Datuk Kas pun kena pakai Jang juga. Agak kena ada translator. Kena ada translator dekat situ. Itu mungkin akan menjadi satu rekod yang baru lah. Tapi ini adalah flight path daripada Primos. Ya, jadi ini pun satu benda yang ni lah. Flight path dari bawah ni akan menyebabkan invalid kalau nak tunggu sampai ke hujung circle nak tahu pergi pulau ataupun tidak. Flight pass semua macam ni Pasal malam tengok ramai orang tiba-tiba tukar drop spot. Pasal flight pass semua naik ke atas instead of turun ke bawah. So tidak akan ada perubahan yang terlalu besar lah untuk penurunan tim-tim ini untuk pertubahan last minute. Yap. P16 tim 64 player, map Erangel yang terakhir untuk hari ini sebelum kita pergi ke padang pasir Miramar. Dan circle ke mana akan terjawab dalam beberapa saat sahaja. Benar. Sam 9 akan turun di Ferry Pier. Tiada gangguan daripada Geek Fam untuk hari ini dan esok juga Geek Fam tidak akan diganggu oleh mereka. Jadi tiada rivalry akan berlaku face to face, hanya akan berlaku di dalam carta sahaja. Kalau Geek Fam berjaya untuk dapat markan banyak lah. Tapi di sini ya satu circle yang jauh sedikit daripada ramai players ni. Iftar, adakah akan komit terhadap player yang berdekatan dengan beliau? Tidak. Mereka akan belah terlebih dahulu. Jamperudin berdekatan dengan Iftar sebentar tadi dan Jamperudin akan berjaya untuk dapatkan senapang awal lah pada ketika ini. Tidak mempunyai game yang terlalu menarik hari ini. Mereka terkeluar awal tanpa mata untuk 2 round. Satu fight mereka menang, itu yang mereka 4 mata. Perlukan mata yang sangat signifikan, especially kalau mereka tidak lepas ke Super Sunday secara terus. Kerana masih lagi perlukan mata yang lumayan untuk compete dengan top 8 di Last Chance Saturday. Ya, itu memang benar satu perlawanan yang sangat-sangat sukar untuk mereka. Tapi untuk hari ini dan hari esok memang ada lambakan player Malaysia yang paling banyak dengan kemasukan Geek Fam dan Krip VIP kembali bersama dengan Todak. Kedua-dua Yal dan juga Yudo O2. Di sini Voin. Superman. Supernan. Mesti muka cis Nan ni. Itulah dia. Kita ada player yang bernama Spider Tan. Apa benda macam-macam lah nama-nama player sekarang ni. Yalah, sebab ni masalah untuk ni lah. Masalah untuk berapa macam player-player baru kan ataupun orang-orang muda kan, sebab nama-nama semakin lama semakin limited. Dia bukan macam nama sebenar kan. Nama sebenar kau nak nama sama dengan dia pun tak apa. Tapi dalam game tak boleh. So makin lama nama-nama tu akan terpaksa ditambahkan dengan nombor-nombor yang banyak. Sebab itulah kita ada player-player yang nama dia macam aku dah try macam G-Hunter 1, G-Hunter 2 tak dapat. Yang dapat G-Hunter 69. Setelah 68 kali aku cuba kan, hanya yang tu aku dapat lah. Ya, Win Tuarez punya nama pun. Sekarang jadi Win Win apa benda entah dah tulis. Jadi sekarang ni Iftar. Okey, nama dia berjaya untuk dipegang lah, tak ada masalah dekat sini. Dan Tam pun dirembat, so dia terpaksa letak 2M. Untuk nama beliau. Aku dah buat video untuk dia lah. Ya, walaupun bukan dia yang clutch, dia yang di knockdown, tapi aku tulis kat situ Tam Pro Player. Wow. Tajuk dia lah Tam Pro Player. Dahsyat. Ya. So tak naklah dikatakan awak ni select lah. Kan. Kami hanya select bila pergi ke Shell je. Benar. Selamba je kau. Supernan. Hari tu semalam aku balik. Masa on the way balik tu aku nampak ada Petronas. I see. Sebelah Petronas tu ada Shell. So macam bagus kan, dia orang ada sebelah-sebelah compete dan sebagainya. Aku rasa tak sampai 5 meter aku ke depan ada satu signboard. Caltex 1 kilometer di hadapan.
Dia betul-betul letak tanda tu supaya orang yang mencari Caltex tu tak terracun untuk ke Petron dan juga Shell. Jadi memang ada orang akan ada preference mereka tersendiri kan dengan pelbagai-bagai teori lah. Oh, saya pergi isi kat sini lagi jauh pergi. Pergi isi sini lagi laju demi minyak dan sebagainya. Aku pernah tengok satu konten ni di mana orang ni cakap, aku tak tahu brand apa lah dia pergi tuang. Dia cakap brand ni menipu. Kenapa dia menipu? Awak boleh tengok warna dia. So dia ambil air mineral punya botol, dia kosongkan, so dia isi RON 97. Lepas tu dia pergi beberapa kedai ni lah, beberapa brand. Dia cakap okay, kedai ni paling bagus, anda boleh lihat kepekatan minyak dia sebab dia lebih merah. Tapi sebenarnya lebih merah ataupun kurang merah tu dia tak efek pun. Tak efek apa pun. Sebab sebenarnya petrol ni dia sebenarnya tak ada bau. Dia tak ada bau dan dia tak ada warna sebenarnya. Tapi orang letak bau dan pewarna supaya orang tahu itu petrol dan bukan air mineral. Orang takut orang terminum. Betul. Ya. So, sebenarnya dia lebih kepada berapa banyak pewarna dia orang tambah. Dia tak efek pun performance minyak tersebut. 97 lah. Ya, betul. So pada waktu itu aku hanya mampu tersenyum dan aku tak komen pun lah. Biarlah. Ya. Benar lah, tapi memang yalah macam-macam orang buat teori. Oh, pakai fuel saver dan ini. Tak. Jangan terpedaya dengan kebanyakan produk-produk ini. Kalau additif itu mungkin boleh membantu lah. Tapi benda-benda yang benda-benda macam warna dan sebagainya ni tak ada apa efek sangat. Satu informasi untuk anda kerana of course permainan kita di PUBG Mobile juga menggunakan minyak seperti gas can. Ya, betul. Seringkali diguna pakai untuk mengisi dalam kenderaan kita lah. Benar. So kami sebenarnya nak cakap pasal gas can yang boleh juga digunakan sebagai senjata kerana bila ditembak dia boleh meletup. Boleh meletup. Tapi itu pun benda yang agak fiction jugalah sebenarnya. Meletupkan minyak ni kan. Terbakar ya, betul. Tetapi percikan api daripada peluru selalunya susah. Boleh buat tapi susah. Cepat sekali. Menaruh movie. Tapi tidak mengapa. Yang penting jika anda mendapati perkara yang berguna daripada perbincangan ini, jangan lupa untuk mengatakan terima kasih atas nasihat kewangan tersebut. Aku tak pasti kalau dia orang ada komen benda tu ke tak. Aku tak check tadi. Korang ada komen benda tu ke tadi? Aku tak perasan tu. Bye Lok Pui. Kita orang punya ex-talent manager pun bersama dengan kita ni. Selepas 2 tahun kami berjumpa dengan beliau. Ya, betul. Cik Lok Pui. Yang di sini ialah Yuhai. Yang akhirnya kembali bermain untuk Malaysia setelah merantau. 2 tahun setengah ke 2 tahun? Ya, 2 tahun setengah saja. Dapat 1, you dapat 2. Yuhai antara player yang didamba-dambakan. Brian. Pelbagai pasukan yang telah pun dimainkan oleh Brian. RSG dulu kan? Ya, RSG. Apa tadi pindah mana? Creed. Ya, Creed. Aku sering kali mendengar cerita daripada ex-manager mereka, Syed Aiman. Oh, aku selalu pergi Penang untuk menghantar Brian. Tapi aku macam respect lah bapa dia ni. Dari PKL pergi Penang, balik lagi ke Bangi dan sebagainya. So memang mad respect lah kepada Encik Aiman Wifi Ansara yang masih lagi mencari jodoh. Ya, dia salah satu orang daripada 40% yang single tu lah. Ya, betul. Itulah Aiman. Lain kali scout dulu. Malam cerita pasal Aiman juga. Ini oh ya tu. Banyak Aiman. Aiman ni memang bermasalah tapi Pak Raja dapat 2. Dapat 1, dapat 1. Aku terpedaya sekejap pakai mata lu. Mana mata aku? Tapi Circle masih lagi menyentuh. Ini agak menarik sebab Yudo Lions tidak mengambil kedudukan yang sama seperti mereka dapatkan tadi. Kalau mereka dapatkan tempat tadi mungkin lebih berkualiti untuk mereka. Tapi Stone yang dijatuhkan belum lagi dibangunkan. Tony Cat juga akan dijatuhkan oleh Lamborghini. Sememangnya enjin berkuasa tinggi. Oi, gila-gila 3 orang. Telah pun dijatuhkan tapi Nuzi terpaksa untuk menyelamatkan keadaan dapat jatuhkan 1. Brian rembat 1. Yap. Tapi itulah sebenarnya berdekatan dengan sini. Mungkin boleh merembat banyak daripada apa dia di sini. Nuzi tersilap baling. Terpantul kembali. Nampak Rajin akan dapatkan 1 swap sekurang-kurangnya masuk dalam poket mereka. Kerisau akan dirembat oleh Semnan lagi. Dengan Brian masih lagi menjadi ancaman. Tetapi ancaman direct mereka ini ialah Nuzi ni lah. Bolehkah Semnan third party? Kalau ketika ini ataupun terlalu awal untuk mereka melakukan perkara tersebut. Mereka berdekatan. Mereka ada dalam kereta.
Ya, tapi nampak macam tak berminat kerana arah tuju mereka seperti nak pergi mencari prioriti pada circle terlebih dahulu ataupun mungkin mencari compound yang lebih selamat. Kerana mungkin tadi terfikir untuk pergi sini, ada orang berlawan pula, malas nak ambil kisah. Stone orang yang first kali jatuh tapi dia mungkin antara orang yang terakhir untuk terkubur. Ya. Rata. Uzi masih lagi ada masalah di tournament offline. Oh, aku ingat. Sekejap, Ravenclaw listed sebagai player. Ravenclaw, ya, listed sebagai player. Menarik untuk mereka masih belum turunkan dia. Ya. Aku teringat masa team mana For Miracle Vibes. For Miracle Vibes kan masa mereka mula-mula main pada offline. Pada awal-awal tu mereka tak perform sangat kan. Oh, aku ingat apa yang dikatakan oleh caster Indonesia. Wah, kenapa datang daripada Mongolia susah pergi event offline bawa 4 Uzi. Oh ya. Yeah. Last top 3. Ya, last top 3. Ya, tapi itulah. Itu menunjukkan macam apa populariti Nuzi itu daripada segi macam dia tak perform sangat offline. Dia digunakan sebagai satu standard. Dia digunakan sebagai satu standard. Nuzi degree Celsius. Tapi Nuzi masih lagi menunjukkan prestasi yang baik sebenarnya secara keseluruhan. Tapi itulah tak tahu juga kenapa kenapa mereka tidak mahu menurunkan Ravenclaw pada waktu ni. Mungkin mereka nak rasakan ini adalah line up yang mereka nak bawa sampai ke BMGC mungkin. Ui, kot tu ni hampir di knockdown. Kena. Rosemary cantik. Semalam aku dah tengok satu video daripada skor ke dari mana entah. Pasal satu veteran, dia memang seorang sniper dalam real life lah. Di mana dia mengajar macam mana penggunaan sniper tu. Ui, kau dia memang calculation tu. Calculation dia betul tu. Yang lawaknya macam okay, pergi ke sini lobby. Akan dijatuhkan terlebih dahulu daripada pasukan AE juga. Rata ni last guy sudah untuk Infinity. Player terakhir itu akan melarikan diri ke dalam circle saja tu BA11. Tapi yang orang seram tengok itu yang kira yang pakcik tua tu lah kan. Pakcik tua tu. Orang seram sebenarnya tengok dia ni. Satu sebab tembakan dia tepat. Lepas tu bila dia jatuh ke orang dia akan gelak. Yep. So orang pun terfikir adakah dia buat benda ni masa dalam real life juga. Ramai orang cakap sepatutnya dia ni ada PTSD kan. Tapi sebenarnya tak, dia tengah enjoy benda ni. Tapi yang kita akan enjoy Infinity yang akan terkeluar di nombor 15 diratakan oleh satu lagi pasukan juara dunia iaitu pasukan BTR. Bagus untuk Sam9 benda ni sebenarnya sebab dua yang di atas mereka yang dikeluarkan awal. Ya betul. Kalau mereka boleh pintas dalam round ini saja, mereka perlukan 10 mata lagi untuk memintas Vampire. Ya. Dia orang kena banyak buffer. Oh ya. Sekarang ni buffer itu yang diperlukan supaya tim-tim yang main esok tak dapat memintas mereka kan. Ya betul. Tim Malaysia akan berjumpa dengan Malaysia. Todak satu dalam keadaan knockdown dan akan dibunuh secara langsung. Sam9 dapat satu lagi. Pencurian kill. Dua sudah bermain seperti DWG Kia pada ketika ini. Tapi memang benar apa yang kau katakan sebenarnya. Sebab kalau especially buffer dia ialah Vampire dan juga Infinity. Sebab inilah dua pasukan yang tidak akan bermain esok hari juga. So kalau ada apa-apa yang akan terkeluar daripada top 8 terlebih dahulu, ya Infinity dan Vampire akan menjadi mangsanya terlebih dahulu sebelum 7-9. Tapi kena pastikan dia pecut dekat sini lah. Macam kau cakap 10 markah untuk mengejar Vampire daripada game ini. Dan 7-9 kita nampak tadi boleh dapatkan 9 elimination. Tak ada masalah untuk mereka dapatkan 10 markah. Jadi persoalan pada waktu ini, Zerzia, apa yang terjadi kepada mereka? Pasukan yang agak menggerunkan. Tapi hari ini seperti dijinakkan habis-habisan. Ya, tidak menjadi juga untuk mereka sekarang 6 mata dikumpul. Sekarang satu player mereka baru saja dikeluarkan. Dan grenade tangan kena pada dua orang pula daripada para Jin. Zerzia last guy dan nyawa dia sangat rendah untuk last guy itu. Perlu cocok first aid cepat-cepat. Kalau tak memang akan diratakan begitu sahaja. Sudah pun dicocok. Ada satu DBS tapi berlawan dengan Xavier ada 4. Ni bukan situasi yang terlalu optimum bagi beliau. Grenade saja digunakan lebih daripada mencukupi. 6 mata penyingkiran bagi Xavier ataupun Dingo Xavier. Gila. Xavier hari ini memang ada peningkatan yang agak baik juga untuk mereka. Ini adalah pasukan yang pernah menjuarai Asia juga. Mereka menangi di Malaysia ketika di Bukit Jalil. Kali ini akan bertarung sekali lagi nanti di Tropicana mungkin.
kalau mereka berjaya sampai ke Grand Final. Tapi tanda-tandanya menunjukkan di Xavier antara salah satu pasukan yang akan ke Grand Finals lah. Cuma mereka sedikit di overshadowed. Namun dibayangkan oleh pasukan Vietnam yang terbaru iaitu Flash. Oh, itu memang betul-betul naik tiba-tiba. Tapi sini tunjukkan Abi. Tidak ada circle dan di hadapan mereka adalah Void. Ya. Tanpa sudah pun membuka jalan sedikit di kawasan hadapan tersebut. Tapi betapa jauhkah mereka daripada circle yang seterusnya juga akan menjadi persoalan. Talon sekarang ni akan melakukan rotation mereka menuju ke arah kawasan atas. Jauh juga Talon dan juga Yudo O2 untuk masuk ke dalam. Tapi kemasukan daripada kawasan farm nampak paling baik. Kedudukan cantik sebenarnya untuk PEA, Sam9 dan juga YAL. 3 tim Malaysia dalam kedudukan yang sangat-sangat cemerlang. Cemerlang. Tapi itulah kalau kita lihatkan daripada semua negara, Malaysia lebih kurang boleh dikatakan business as usual untuk Malaysia. Yang perform adalah tim-tim yang biasa kita lihatkan. Yudo Lion, Sam9. Untuk Thailand ada sedikit pertukaran, kadang-kadang boleh jadi Infinity, kadang-kadang Vampire. Tapi untuk Indonesia, Void yang paling tinggi sekarang ini. Bukan BTR, bukan pasukan Indonesia yang biasa kita dengar, AE. Sama juga dengan Vietnam, Flash yang antara yang paling hebat. Tetapi untuk Malaysia, business as usual dan mereka masih lagi mendapat circle yang biasa mereka dapatkan. Ya, benar sekali. Ada Luke berjaya dapatkan 1 ke atas Yami. Yal. Mereka dapatkan mata penyingkiran secara kekal. Tidak. Belum lagi. Di kawasan jambatan ada perlawanan antara Void dan juga Team X. Dan satu akan hilang untuk Team X secara kekal. Jumper terjatuh. Dan dia sebenarnya ditinggalkan di kawasan belakang tadi. So, untuk dibangunkan dia perlu, tapi tidak, dia akan hilang nyawa dengan agak laju dekat sini. Mungkin dijatuhkan oleh zona. Ya. Dan akan juga terbunuh. Boom. Crazy. Ini player yang agak diharapkan oleh Boom juga sebelum ini. Saya berpon beat. Tetapi Pygmy akan dijatuhkan. Pygmy juga antara pasukan Indonesia yang sudah meningkat naik selain daripada point. One Maxius. Jadi player yang konsisten kita lihatkan daripada segi carta kita menjatuhkan orang daripada jarak jauh. Cuma bintangnya waktu ini bersinar sangat megah untuk Zeta lah. Jimmy berjaya mendapatkan red face dan dijatuhkan secara terus. Maksud tiada lagi aksi-aksi menakutkan akan datang daripada grenade red face. Aku cakap tadi, Malaysia punya kedudukan, posisi dan lokasi mereka agak premium. Cukup premium. Dua lain sudah ada 2 mata penyingkiran dalam tangan. Sam9 pun ada 2. Circle seterusnya akan menentukan banyak. PEA juga dalam circle sebentar tadi. Kalau tiada apa-apa pelanggaran ke arah mereka, kedudukan mereka agak cantik. BTR berjaya untuk mengeluarkan tim negara mereka, Pygmy. Ya. Keluar dengan 1 mata. Pada ketika ini 12 tim saja yang tinggal. Circle seterusnya dalam masa 10 saat. Void. Talon Misery di knockdown oleh Vikoy. Dan akan diambil oleh beliau juga secara kekal. Circle ini akan menentukan banyak movement. Dan itu adalah cantik untuk YAL, cantik untuk PEA. Sam9 kena masuk sikit je. Dan satu orang sudah pun ada dalam circle. Yap, tapi itulah dia kena berlawan dengan pasukan Todak lah ini yang berbahaya sikit untuk Sam9. Sebab Sam9 ya kuat. Tapi Todak pun sebenarnya firepower mereka kuat. Dan mereka belum lagi pernah bertemu head to head pada hari ini. Apa yang Todak jumpa adalah pasukan seperti PEA. Kalau tak silap aku memang tak jumpa lagi dengan Sam9 sebab Sam9 tadi jumpa dengan YO2. Pasukan Malaysia kebanyakan sudah pun menyentuh ke dalam circle. Itu merupakan satu perkara yang baik untuk kita. Menaikkan sedikit ratio kita untuk mendapatkan winner chicken dinner. Tapi AE berjaya melanggar Parajin. Berjaya untuk menjatuhkan Parajin itu akan dibenarkan bersembunyi di dalam masa terlebih dahulu. Tapi sini sudah pun datang Hans For You berjaya menjatuhkan Lamborghini. Walaupun di Xavier sangat-sangat garang tadi. AE 5 mata penyingkiran untuk mereka. Jadikannya 6. Di Xavier nampak garang tapi dijinakkan pada ketika ini. Ya, betul. Itu merupakan termain tepat. Di Xavier tadi nampak macam tiada sesiapa dapat mengalahkan mereka. Tiba-tiba datang AE. Sudah lama kita rasanya penonton-penonton dan peminat-peminat mereka juga menunggu. Bilakah mereka ni nak bangkit semula dalam minggu ini. Inilah hari pertama mereka yang tidak sebegitu menjadi.
dengan hanya berjaya mendapatkan 16 mata tadi, tapi sekarang sudah pun bertambah 7. Begitu banyak sebenarnya elimination yang diambil oleh AE juga yang boleh berlawan dengan mereka. Sebenarnya Xavier lah, tapi Xavier tinggal 1 orang saja. 7 sudah untuk mereka pada ketika ini. Voin sedikit tertekan dengan Boom. Todak Leon menembakkan tembakan jarak jauh, mendapatkan 1 mata tambahan untuk Todak yang sekarang sudah pada 2. Boom mengeluarkan Voin. Sedikit sloppy permainan mereka, tapi rasanya dia tak kisah. 100 mata dah untuk hari ini dan semalam. Dengan baki 2 Miramar untuk dimainkan, dan mereka antara tim yang boleh perform di situ juga. Ada Luke mendapatkan break dan dia ada 1 MG3 dalam tangan juga. Senjata sangat-sangat sedap sekarang ni untuk Yal. Yal mendapatkan 1 dan Sam9 juga akan masuk campur mengeluarkan Team X. Sam9 dengan 3 mata penyingkiran. Yal juga dengan 3 mata penyingkiran. Sam9 sudah pun masuk dalam circle pada ketika ini juga. Bermain daripada hujung-hujung circle line putih itu menjadi kawasan yang mereka akan pegang. Kenny di kawasan high ground. Menarik, 10 tim, 50% Malaysians. Kalau kita lihat pada waktu ini, 5 pasukan Malaysia berada dalam top 9 sekarang ini, maka sudah pun lebih daripada 50% peluang untuk pasukan Malaysia memenangi Winner Chicken Dinner yang pertama untuk hari ini. Cuma yang perlu dirisaukan juga adalah pasukan seperti AE, BTR yang boleh menghalang Malaysia daripada mendapatkan Winner Chicken Dinner pertama mereka. Sebab Boom tinggal 2 orang saja, dia Explode tinggal 1. Ya, Levi's nampak seperti boleh dijatuhkan pada ketika ini. Kalau benda itu berlaku, 5/8 adalah tim Malaysia. Kalau anda peminat-peminat tim Malaysia, ini adalah satu game yang cukup menarik untuk kita. 28 orang masih lagi hidup dengan 9 tim dalam permainan. Circle seterusnya. Ada ketarik ke arah Yal. Ada Luke menunggu waktu. Rakan yang lain sudah pun membuka. Bersedia untuk bergerak. Circle ke tengah. Oh, okey. 2 tim Malaysia dalam circle, PEA dan juga Todak. Ya, tapi Yudo lain sudah pun berjaya masukkan salah satu daripada player mereka, Leon. Dengan agak mudah dekat situ. Ada banyak pangkangan belum boleh dilakukan oleh mana-mana pasukan yang lain. Untuk PEA mereka rasanya mereka lebih selesa untuk duduk saja di bahagian rumah mereka. AE pun berada di hujung-hujung. Yudo tu ini yang paling kritikal, macam mana mereka nak masuk. Dengan 2 orang player juga. Mereka ada 2 kenderaan untuk dipakai. AE juga boleh menembak arah mereka. Tapi dengan PAE, semua melihat ke arah Yen dan juga Reza. Tetapi Todak akan dilanggar oleh Sam9 terlebih dahulu. Ini adalah fight yang perlu diambil oleh Sam9 sebab mereka dah masuk ke dalam. Tapi Kenny akan dijatuhkan oleh adik Luke dari kawasan yang berlainan. Tapi Ryu terbakar. Deb juga akan jatuh, ditembak pula oleh BTR. Alah, sangat malang untuk Sam9. Mereka dihalang bukan saja oleh Todak tetapi oleh 2 pasukan yang berlainan yang menembak daripada kiri dan kanan juga. Tapi Levi's berjaya mendapatkan Ian terlebih dahulu, tetapi dia telah pun di-counter dan di-counter itu di-counter pula orang-orang yang lain. Tapi Reza nyawa-nyawa ikan. Top 8 sampai ke letupan yang tidak kena pada AOE yang sepatutnya, tetapi pada waktu ini Todak dengan 3 player mereka menghalang 2 saja. Malangnya diorang ni. Diorang nak lawan dengan Todak, tapi semua tim yang bukan Todak yang men-knockdown semua player daripada Sam9. Reza akan dikeluarkan Yudo tu di tempat ke-8. 1 mata penyingkiran untuk mereka. Yuhai terbunuh. Todak dapatkan mata penyingkiran, tapi semua knock. Ya. Bukan Todak dapat. Betul, memang dengan Yudo Lions terlibat, dengan BTR terlibat, dengan Boom pun mula akan melibatkan diri. Mungkin mereka akan melangkah kepada tempat yang sama, tapi Yudo Lions tidak perlu berganjak daripada kawasan mereka pada waktu ini. Tapi Boom, seperti yang dikatakan, mereka berminat untuk mendapat tempat ini, tapi mereka akan diratakan oleh pasukan Todak. Balangan Iftar begitu berkualiti sekali. Brian masih lagi hidup di dalam ini. Sudah pun top 6 dengan 4 pasukan Malaysia. 7 mata penyingkiran sekarang ini untuk Todak. 4 pasukan Malaysia dalam permainan. Pahang Esport Association juga ada keempat-empat player mereka dan mereka ada circle. Ya. Kebangkitan yang besar bagi skuad baru ini daripada PMNC. Alter Ego. M4 di tangan. Station 6 permainan. Gerai tangan dibaling ke arah Brian. Brian dikeluarkan, Sam9 nombor 6. 5 mata bagi mereka. Masih lagi konsisten permainan daripada Sam9. Semakin lama semakin menghampiri Infinity dan juga Vampire untuk tim-tim buffer. Betul, dan jangan lupa juga Sam9 mendapatkan kemenangan di Miramar. Jadi mereka ada kebolehan itu untuk lakukan di Miramar. Bukan map lemah untuk mereka, malah mungkin map yang terkuat untuk Sam9. Tetapi PA pada waktu ini bermain dengan cukup konservatif. Hanya ada 1 elimination point. Tetapi ini pun mereka sudah sampai ke tempat yang mereka jarang
duduki iaitu dalam top 5. Todak masih berada dekat sini. 3 orang sahaja, tetapi kita tahu apa yang mereka boleh lakukan dengan 3 orang. 3 pasukan Malaysia sekarang ni kena berlawan dengan 2 pasukan Indonesia. Tapi pasukan 2 Indonesia ini full squad. Itu Dan bukan tim biasa-biasa. bukan biasa-biasa bro. Ini memang AE dengan BTR. Kau nak juara C ke kau nak juara dunia? Boleh Yup. pilih. Ini banyak susah. Dalam chat anda boleh gaduh. Okey, Indonesia lawan Indonesia terlebih dahulu. Yap. Satu akan dijatuhkan ke atas AE, BTR yang dapat. Okey, ini kita kena cast sebab kalau ada momen-momen untuk media-media daripada Indonesia, dia akan kena casting bahasa Melayu. Korang gaduh macam mana pun guys. Orang Indonesia suka kami. Viewer-viewer Indonesia yang menonton stream bahasa Melayu, welcome to the stream. Ya, betul tu. Macam nak cakap? Aku tak tahu. Aku rasa sama Gratis je. tu. Apa? Gratis tu percuma. Percuma. Like itu gratis Ya betul. Like itu gratis. Jangan lupa untuk like gratis. Tapi sekarang ni terlihatkan Kido habis peluru. 66 saja ada dalam DP. Oh. Tapi BTR akan Okey, tim Indonesia tak ada circle. Ya, tak ada circle dan dua-duanya kena masuk ke dalam kawasan yang berbahaya. Ini sebenarnya adalah tempat yang terbaik untuk pasukan PEA kalau dilihatkan daripada situasinya. Jadi tak tahu kalau pressure ini, tekanan ini akan menyebabkan mereka orang kata menggelabah dan sebagainya, menyebabkan mereka tidak dapat untuk menghalang kemasukan daripada kedua-dua BTR. Tapi BTR dah jatuhkan Rosemary. Dia balik macam apa dah? Dia balik macam apa dah? Ada AI ke? Bantuan daripada AI untuk membaling bom tersebut. Kita boleh nampak dia punya garis tu tak logik, bro. Gila, apa dia punya balingan grenade tu? Gen Force kan avatar Aang. Ya, betul loh. Mata dia tukar warna putih tadi. Gila-gila lah grenade tangan. Mantap, cantik macam bunga. Tapi sekarang ini sudah pun dikeluarkan secara langsung. 3 tim Malaysia akan cuba untuk menggagalkan Bigatron Red Aliens. Adik Luke mendapatkan Ryu kali yang keberapa entah. MG3 itu memang betul-betul sekuatkan kepala si Ryu. Tapi kali ini mungkin Ryu tidak dapat untuk dipegang. Yudo Lions dapatkan satu lagi mata tembakan daripada Iftar ke arah kenderaan BTR. BTR tembak oleh Adik Luke. Nice. Berjaya dapat satu. Lapar yang di knockdown tapi tidak dapat di end. Todak keluar tangga keempat. 8 mata penyingkiran. Satu lagi round yang menarik daripada Todak. Yao. Pahang Esport Association top 3. Dia betul-betul nak chicken ni orang kata tengok. Dapat circle. Dia dapat circle. Dia tak nak keluar langsung. Tak perlu keluar. Tak apa. Jangan risau. Tak ada orang akan cakap apa-apa. Dapatkan chicken itu masuk ke dalam poket. Mana-mana tim Malaysia yang mana dekat sini kami akan bergembira. Tetapi untuk BTR masih lagi kukuh. Tadi mereka dah pun dijatuhkan. Hidup lagi dengan keempat-empatnya. Siapa yang dapat menghalang mereka? Yang penting siapa dapat menghalang kemasukan mereka sebab BTR yang paling susah nak masuk sepatutnya. Benar sekali. Kalau PA menang, bendera hitam putih akan berkibar. Ya. PEA ada circle. Lapar menembak Alliance. Yudo Lions kedudukan mereka agak baik. Even winning forecast pun adalah lebih tinggi ke arah mereka. 35.2%. Diikuti, despite diorang tak ada circle pun, PA ada circle. PA peluang paling kurang untuk dapatkan chicken dinner mengikut AI kita. Ya, Nisa benar. AI ni memang power. Itu memang betul. Tapi PA, ya mungkin sebab dah dikira sekali track record mereka kan untuk waktu ini. Tapi Lapar akan dijatuhkan. Ini dia. Mungkin permulaan untuk bendera Malaysia berkibar ataupun mampukah BTR melakukan satu bukan keajaiban untuk mereka. Perkara yang biasa saja untuk mereka clash dalam perlawanan 4 lawan 4 lawan 4 ni. Dan BTR boleh naikkan player mereka yang jatuh itu sebab mereka masih lagi masa. Diangkat player itu pergi ke kawasan selamat tapi akan ditekan juga. Tembakan yang lepaskan adik-adik Luke. Tapi peluru dia semakin lama semakin kurang. Dia kena hati-hati. Zaksi menembak adik Luke bertukar kawasan. Kasih adik Luke dilihat oleh Adam. Adam akan cuba untuk mengawal diri beliau juga. Smoke dibaling. BTR Satar dijatuhkan oleh Jimmy. 2 player daripada BTR dalam keadaan knockdown. Satu akan dibunuh secara langsung oleh adik Luke. Gen Force ada peluru tapi tak banyak rakan yang dia pakai. Revival cuba untuk dilakukan kerana Jim menembak. Circle tidak lagi ada selepas ini J. 4 lawan 4 lawan 3. Oh, tapi PA ada tempat yang jauh lebih menarik sebenarnya. Kita nampak mereka boleh membaling grenade-grenade ini. Jatuhkan semua player Yudo Alliance. Tetapi tertakluk juga kepada BTR. Ada lagi Gen Force.
Oh, BTR dapat naikkan dua player mereka sekarang ini. Satar akan cuba masuk, Zaxi juga sudah akan masuk. Tapi Zaxi pun tak ada peluru dan rata. Malaysia memang confirm winner chicken dinner pada waktu ini. Cuma siapa? Siapa yang akan dapat? PA ataupun U2 Alliance? Tapi macam biasa, kita check in, kita dapat chicken. Check in chicken dinner, tapi sekarang ni Pahang Esport Association on the way. Cuba mendapatkan chicken dinner mereka, tapi Yal tak akan bagi free bro. 4 lawan 4, Malaysia lawan Malaysia. Asap di merata-rata tempat Blaze. Dia cuba blazekan kawasan itu dengan bulat-bulat sekarang ini. M16 menjadi pilihan untuk si Kido. Seperti Scream Midnight Voki sekarang ini. 4 lawan 4. Circle menutup, Adam kena gerak. Ada 2 orang di situ. Batu ini. Tembakan lepaskan. Dia dapat satu. Tapi di knockdown semula. 1 for 1. Jim. Sedikit pajau tembakan beliau. Bantuan datang daripada rakan tapi ada satu smoke. PA satu hilang secara langsung. 2 di knockdown untuk Yal. PA juga sekarang 1 lawan 1. 1v1. Jimmy lawan Jim. Mi ke Jim? Jimmy lawan Jim. Jimmy nampak Jim. Jim lawan Jimmy. Jimmy nyawa rendah. Siapa akan chicken? Malaysia chicken Jimmy. Winner chicken dinner untuk Yal. Poetic. Perlawanan tersebut, Yal akan mendapatkan winner chicken dinner. Setelah tadi mereka hampir dapat tetapi dinafikan, kali ini mereka tidak dinafikan perlawanan mereka dengan PA sebentar tadi. Tapi wow, agak hari ini memang hari kebangkitan untuk PA sebenarnya. Kau poin dia beratus-ratus. Dia macam Nvidia punya stok sekarang ini. Kan? Tapi Jay, bersedialah untuk menerima stiker anda daripada Takman. Tadi pun dia dah hantar tadi macam Ya. Kan tadi dah Dia nak tekan stiker tu tapi dia terpaksa cancel dan tekan Sekarang kita akan dapat stiker daripada beliau tapi winner chicken dinner akhirnya akan masuk dalam poket mereka dan mereka ada mata penyingkiran yang sangat-sangat lumayan juga. 13. Mereka 23 mata. Tadi pun kita tengok mereka dalam top 8. Yep. Dan kalau satu lagi game, Miracle Game, mereka mungkin akan boleh capai top 4 untuk hari ini saja. Rasanya boleh capai benda tu dalam 4 game dia dah main. Ya, itulah. Hanya perlu tengok kepada prestasi mereka dekat Miramar je lah. Sama ada mereka boleh mengulangi prestasi yang seakan-akan ini di dalam game Miramar atau tidak. Itu akan menentukan markah mereka sangat-sangat tinggi atau tidak. Tapi tadi ialah mereka di top 12 sebenarnya. Top 12. Tapi agak menarik lah untuk tim yang baru main sehari terus masuk ke dalam first page. Tapi